seekor ayam jatuh ke dalam sebuah perigi lalu mati. Adakah air itu suci ataupun najis? Maka berkata Yahya, malang sungguh, bagaimanakah ayam itu boleh jatuh? Wanita itu menjawab, ketiadaan penutup. Maka Yahya menjawab, bolehkah engkau menutup perigi itu supaya ayam tidak lagi jatuh ke dalamnya? Berkata Al-Abahari, wahai wanita, jikalau air itu bertukar, ianya najis. Jikalau sebaliknya, ia adalah suci. Baik, di sini Imam Ibn Jauzi menyampaikan kepada kita berkaitan dengan ulama-ulama hadis yang tidak mampu untuk mengeluarkan hukum, iaitu orang yang belajar berkaitan dengan hadis Nabi SAW, tetapi dia tidak boleh mengambil sesuatu hukum daripadanya. Maknanya dia faham hadis, tetapi hadis tersebut dia cuma faham dan dia amalkan. Tapi bila bab nak mengeluarkan hukum, dia tak tahu macam mana nak keluarkan hukum berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kat sini dibawa satu contoh berkaitan dengan seorang wanita yang berjumpa dengan seorang ulama hadis. Dia menceritakan hukum berkaitan dengan seekor ayam yang terjatuh ke dalam perigi. Kalau ayam jatuh dalam perigi, maka apa akan jadi pada air tersebut? Adakah air tersebut boleh dibuat untuk bersuci, ataupun air tersebut dipanggil air yang mutanajis, air yang najis? Jadi dia tak menjawab persoalan wanita tersebut. Sebaliknya dia bertanya balik pada wanita tersebut. Dia tanya macam mana? Dia tanya macam mana ayam tu boleh jatuh? Sebab tak ada penutup. Lain kali tutup perigi tu. Dia tak menjawab persoalan tersebut. Sebaliknya dia memusing-musing cerita seolah-olah macam dia nak mengelak daripada persoalan yang diajukan. Maka lagi seorang sahabat dia kata, Al-Abahari ni dia kata, kalau sekiranya air itu berubah warna, maka air tersebut dinamakan air yang najis. Dan sekiranya tidak, air tersebut boleh digunakan. Baik, kita tengok syarah dan tahqiq. Ibnu Sa'id adalah seorang ulama besar hadis di Iraq. Namanya Yahya bin Muhammad bin Sa'id. Kerana kesibukannya dalam ilmu hadis, beliau tidak sempat bergaul dan bercampur ulama-ulama lain seperti ulama fiqh. Hidupnya diabadikan untuk menuntut ilmu hadis semata-mata sehingga beliau berjaya menghafaz beribu hadis dalam ingatannya. Pada siang hari, datang seorang wanita yang ingin bertanya kepadanya mengenai satu permasalahan fiqh, di mana seekor ayam telah jatuh dan mati di dalam periginya. Adakah air dalam perigi itu adalah air yang suci, yakni air mutlak, ataupun tidak? Ibnu Sa'id berdalih daripada menjawab soalan yang telah diberikan kerana kurang ilmunya dalam bidang fiqh. Hukum perigi yang airnya dikotori oleh bangkai sehingga berubah warna dan baunya adalah najis. Jikalau tidak, ia mengubah warna dan baunya, air itu suci. Ini menunjukkan bahawa keutamaan bagi mengeluarkan sesuatu hukum dan fatwa patut diberikan pada ulama fiqh yang mahir dalam kaedah mengistinbatkan hukum, bukannya para ulama hadis yang mendalami ilmu hadis semata-mata. Baik, di sini kita boleh faham satu yang dibawa oleh Imam Ibn Jauzi. Bukan semua orang yang mengaji dalam bab hadis dia ni mampu untuk mengeluarkan hukum ataupun dia mahir dalam bab berkaitan dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tuan-tuan, dia merupakan satu perkara yang sangat penting. Disebabkan kesibukan seseorang itu dalam meneliti sesuatu hadis. Ada orang yang dia sibuk nak mengkaji hadis. Hadis ni hadis sahih ke, hadis daif ke, sampai dia tak sempat nak mengistinbat sesuatu hukum berdasarkan hadis yang dihafal. Hadis yang dihafal beribu. Tapi hadis yang dihafal tersebut tidak dapat memberi manfaat untuk dia mengistinbat sesuatu hukum berdasarkan hadis tersebut. Jadi jelas apa yang kita kena faham di sini. Ada orang yang dia memang mahir dalam ilmu hadis, tapi dia tak mahir dalam ilmu fiqh. Jadi ilmu ini merupakan satu perkara yang wajib ada dalam diri kita. Kerana apa? Kerana ilmu fiqh merupakan perkara yang berlaku pada kehidupan kita. Ada apa-apa masalah berkaitan dengan hukum hakam, maka ilmu fiqh akan menjadi rujukan. Dan daripada ilmu fiqh itu diambil daripada rujukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi sebab tu, apa yang kita nak kena faham, bukan semua orang yang menguasai ilmu fiqh. Jadi sebab tu bila mana kita bertanya kepada seseorang, kita mesti tahu daripada mana dia mengambil hukum tersebut. Maknanya dia tarjih sesuatu hukum
Dia keluarkan. Contoh dia kata ini merupakan satu perkara yang haram. Ada satu masalah. Kita tanya, maka orang tu jawab ini haram. Asas tarjihnya ataupun dari kalau faham tarjih ni lebih kurang macam mana? Punca kuasa dia. Punca kuasa datang daripada mana? Okey, berdasarkan hadis Nabi SAW sekian. Maka itu orang yang mahir dalam ilmu hadis dan juga berkaitan dengan ilmu fiqh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia terkait dengan satu video yang saya dapat baru ni. Raya kedua kurban. Saya dapat satu video. Tak tahu Allah Alam. Tuan-tuan dapat tak dapat video tu? Daripada grup WhatsApp. Ada seorang hamba Allah ni. Dia bagi kuliah. Dia kata apa? Haram bagi kita untuk menyembelih binatang kurban di dalam kawasan masjid. Maknanya bukan dalam dewan solat ni tuan-tuan. Yang mana dia kata di dalam perkarangan masjid. Haram bagi kita untuk menyembelih binatang kurban di perkarangan masjid. Yang pertama. Yang kedua dia kata, haram juga bagi kita menggunakan perkakas-perkakas masjid untuk tujuan ibadat kurban. Bila dia cakap macam tu, dia merupakan seorang yang mempunyai ilmu agama lah. Pasal apa? Pasal dia memberi kuliah. Jadi bila dia cakap macam tu, orang jadi macam kita tuan-tuan, dalam Kuala Lumpur ni, dalam wilayah ni, hampir kata seluruh surau dan masjid buat kurban dalam perkarangan masjid. Jarang ada masjid yang ada tanah yang lebih, dia buat kurban di luar masjid, tidak. Tapi bila mana video tu keluar, hampir 5 ke 6 masjid mesej saya, dia tanya, Ustaz, kami dah buat kurban di dalam perkarangan masjid. Adakah kurban kami ini merupakan satu perbuatan yang haram? Jadi sebab tu kita kena faham. Bila kita nak menyebut sesuatu perkara ini haram, benda ni tak betul, kita mesti kena ada dalil. Pasal apa dia jadi haram? Jadi penceramah tersebut, dia tak sebut pun. Dia sebab apa dia jadi haram? Jadi bila dia tak sebut daripada mana dalil yang dia ambil, kita tahu sumber rujukan kita, sumber hukum kita ada 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Jadi dia tak bagi tahu. Antara salah satu sumber hukum ni, dia tak bagi tahu yang mana satu yang dia ambil. Jadi bila dia tak bagi tahu, maka untuk apa kita nak menerima pendapat beliau? Kerana apa? Kerana ada sabit dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari, dalam hadis Nabi, dalam bab berkaitan dengan adhiyah, iaitu berkaitan dengan binatang kurban. Okey. Subtopik dia, tajuk kecil dia apa dia? Amkanu adhiyah. Yang mana Nabi SAW, di mana tempat Nabi menyembelih binatang-binatang. Saya tertarik bila baca satu hadis daripada riwayat Bukhari. Yang mana seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata apa dia? Syahidatu Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbati adha. Yang mana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Idul Adha. Baik, kemudian dia kata apa dia? Falamman sarafa, ketika mana selesai sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah Idul Adha, nazalahu min minbarihi, dia turun daripada mimbarnya. Fa utiya bil kibash. Kata Jabir, Nabi kemudiannya diberikan seekor kibas. Fazabaha biyadih. Fa aqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahi Allahu akbar. Yang mana Jabir bagi tahu, dia menceritakan, dia mendengar khutbah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi bagi khutbah, Nabi turun daripada mimbar, Nabi jalan sikit, kemudian Nabi diberikan seekor kibas. Dan kemudian Nabi menyembelih menggunakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bila Nabi nak sembelih, Nabi sebut bismillahi Allahu akbar. Jadi dalam hadis ini kita faham bahawa Nabi sembelih binatang kurban tersebut berdekatan dengan mimbar, bermaksud dengan dia Nabi menyembelih ni dalam kawasan masjid, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita boleh ambil satu hukum di situ. Tidaklah menjadi satu kesalahan bila mana kita menyembelih binatang kurban di dalam perkarangan masjid. Pasal apa? Pasal ini perbuatan Nabi SAW. Kita hari ini tuan-tuan, bila kita dengar satu-satu orang bercakap tentang satu-satu hukum, sekarang ni kita kena berhati-hati. Pasal apa? Pasal hari ini ramai yang boleh bercakap tentang hukum. Ramai yang orang kata dia tak ada ilmu tentang sesuatu hukum, tapi dia boleh bercakap dengan hukum tersebut. Contohnya bab berkaitan dengan zikir contoh. Ada orang yang mengatakan apa dia? Makruh untuk kita berzikir kalimah la ilaha illallah. Jadi bila kalimah la ilaha illallah, dia kata makruh untuk kita melafazkan ketika mana kita nak tidur. Masa sebelum nak tidur, jangan kita baca zikir la ilaha illallah. Jadi kita jadi pelik tuan-tuan bila orang cakap macam tu. Pasal apa? Pasal dia kata, kalau sekiranya kita tertidur,
dalam keadaan kita tak komplitkan kalimah tersebut. Kita tengah sebut kalimah la ilah, kemudian kita pun tertidur. Maksudnya tidak ada Tuhan. Jadi kemudian ditakdirkan kita mati dalam tidur tersebut. Maka kita mati dalam keadaan kita tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat situ dia kena faham. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa dia? Sebelum kita nak tidur, benda pertama Nabi kata apa dia? Baca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benda pertama Nabi suruh baca. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan sebelum nak tidur, lepas baca tu Nabi kata bacalah zikir berkaitan dengan kalimah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis Nabi kata apa dia? Baca la ilaha illallah. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh baca kalimah la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal takut tertidur tersebut kalimah la ilah. Tuan-tuan, kita kena tengok sebelum kita nak kata benda tu makruh, sebelum kita nak kata benda ni haram, benda ni halal, kita mesti kena tahu sebab apa benda tu jadi haram, pasal apa dia jadi halal. Pasal setiap hukum yang ada dalam ilmu fiqh, dia ada sandaran-sandarannya. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i, dia mencipta satu ilmu yang namanya ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni untuk apa? Untuk nak tahu kaedah ni datang daripada mana. Sebab apa jadi haram? Asalnya jadi haram kenapa? Ada dalil yang diambil daripada ilmu tersebut. Jadi, dalam hadis Nabi, yang mana kalau kita lihat, Nabi SAW minta kita berhenti daripada berzikir sekiranya terdapat beberapa perkara. Perkara pertama Nabi kata, berhenti daripada berzikir sekiranya ada orang bagi salam pada kita. Contoh kita tengah jalan tuan-tuan, tiba-tiba ada orang datang berselisih dengan kita, dia bagi salam. Assalamualaikum. Kita duk sebut apa ni? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba orang bagi salam. Assalamualaikum. Berhenti berzikir, jawab salam tersebut, Nabi kata. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya kita sedang berzikir dan kemudian kita mendengar laungan azan, berhenti daripada berzikir dan kita kena menjawab laungan azan tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, ketika mana kita sedang mendengar khutbah. Dengar khutbah, maka kita berhenti berzikir, tumpukan perhatian pada khutbah yang disampaikan. Dan yang keempat, bila kita mengantuk, berhenti berzikir, tidur, kata Nabi SAW. Jadi dekat sini kita faham bahawa tak ada timbul isu kalau seseorang yang berzikir la ilaha illallah kemudian dia tertidur. Kalau kita mengantuk, berhenti berzikir dan tidur. Itu lebih utama. Maka tak perlulah kita nak kata ini merupakan satu perkara yang makruh. Kerana apa? Kerana bila dia cakap perkara itu makruh, dia tak ada sandaran. Cuma dia kata ulama'. Ulama' mana yang kata? Jadi yang tu yang kita nak kena faham. Bila mana kita nak ambil satu-satu hukum. Kadang-kadang tuan-tuan, bila orang hari ini dia mendengar orang bercakap tentang satu-satu hukum, dia terima bulat-bulat tanpa dia nak rujuk mana-mana sandaran. Jadi dia dapat satu mesej daripada satu video daripada grup WhatsApp tuan-tuan. Dia dapat video tersebut dan dia terus amalkan. Benda ni sangat bahaya. Sebab apa? Sebab dalam grup tersebut ataupun dalam video tersebut tidak ada mana-mana pengesahan. Jadi bila ada pengesahan, maka barulah kita boleh beramal dengan video tersebut. Kerana apa? Kerana hari ini ramai orang yang memandai-mandai dalam agama. Dia tak tahu cerita tentang agama tapi dia boleh bercakap tentang agama. Jadi sebab tu bahayanya Islam pada hari ini. Kalau kita tengok hari ini betapa bahayanya Islam, kita boleh tengok akidah anak-anak orang Islam kita tuan-tuan. Kita boleh tengok macam mana yang terjadi di Taman Tun baru-baru ni. Sampaikan boleh mengaku 15 juzuk hafal dalam kepala. Lepas tu buat satu perkara yang memalukan Islam dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok baru ni pula. Yang terbaru apa dia? Kes video orang yang menghina Allah dan juga Rasul. Orang yang sebut ni siapa? Bukan orang bukan Islam tuan, yang sebut orang Islam. Kalau kita tengok orang bukan Islam, contohnya orang Cina lah tuan-tuan, yang memegang agama Buddha. Dia tak ada pun dia nak menghina Tuhan dia. Dia tak pernah nak menghina agama dia. Walaupun dia tahu kadang-kadang benda tu tak masuk akal dia buat. Tapi dia tak pernah hina agama dia. Orang-orang India, kita tak pernah tengok dia hina agama dia tuan-tuan. Tapi orang Melayu banyak menghina agama pada hari ini. Kerana apa? Kerana mereka tidak memahami Islam dengan konteks yang dibawa oleh Nabi SAW. Pasal apa? Mereka merasakan Islam ni agama yang sukar, agama yang tak relevan untuk diamalkan.
Jadi sebab tu, bila mana rasa Islam ni agama yang susah. Kerana apa? Kerana adanya orang kata video-video yang macam ni. Kadang-kadang bila kita tengok benda macam tu, kita jadi risau. Risau bukan risau pasal diri kita. Risau pasal orang yang tak ada ilmu. Bila dia dapat satu-satu video dan kemudian dia nak buat. Contohnya dia konon-konon dia nak buat solat tahajud. Okey, dia dapat satu video. Dalam video tersebut menceritakan solat tahajud, rakaat pertama kena baca surah ni, rakaat kedua kena baca surah ni. Dan sujud yang terakhir ada doa khusus dalam solat tahajud tersebut. Maka apa akan jadi? Daripada elok dia boleh buat solat tahajud, terus dia tak buat solat tahajud. Pasal apa? Doa masa sujud tu dia tak hafal. Pasal apa? Pasal masa nak sujud, macam mana dia nak tengok buku nak baca doa tersebut. Jadi ini menyusahkan. Bila mana kita buat satu perkara dalam agama ini, kita menyusahkan agama kita sendiri. Maka apa akan jadi? Orang yang berada dalam agama itu sendiri akan membenci agama Islam, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena faham. Bila kita nak keluarkan satu-satu komentar tentang agama, biarlah kita berilmu tentang perkara tersebut. Sebab bila kita lihat hari ini, contohnya orang-orang yang selalu datang ke surau, dia menjadi satu ikon kepada orang-orang yang tak datang surau. Contohnya dia tak faham tentang satu-satu perkara. Dia pergi kepada orang yang selalu datang surau. Contoh, pergi beli roti canai, terjumpa. Dia nak tanya orang, dia segan, dia tak tahu nak tanya siapa. Kemudian dia tanya orang yang datang surau ni. Dia tanya orang yang datang surau ni pasal apa? Atas alasan dia ni selalu datang surau. Bila selalu datang surau, mesti banyak ilmu. Ini bagi mereka yang tak datang surau, ini pandangan mereka pada orang yang selalu berjalan kaki ataupun menghadirkan diri ke rumah Allah ni. Pasal apa? Dia menganggap orang yang selalu ke surau, mereka ini orang-orang yang berilmu. Jadi, bila dia datang, dia tengok orang yang berilmu ni, dia pun tanya satu soalan. Bila orang yang dapat soalan ni, tuan-tuan, dia tak tahu jawapan daripada persoalan tu. Kadang-kadang dia mentam je, tuan-tuan. Pasal apa? Tak nak jatuh air muka. Takkan aku datang surau tiap-tiap hari, aku tak dapat jawab soalan dia ni. Pasal nak jaga air muka, dia jawab satu jawapan yang tak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Maka dekat sini, tuan-tuan, kadang-kadang orang yang datang surau tu pun, yang duduk dalam majlis ilmu tu pun bukannya semua dengar. Ada yang tidur pun ada juga, tak kurang hebatnya. Jadi apa yang kita boleh faham? Bila mana kita ditanya tentang satu-satu persoalan berkaitan dengan agama terutamanya, jangan memandai-mandai kerana apa? Ada satu ancaman daripada Allah. Tuan-tuan boleh buka surah An-Nahl ayat yang ke-116. Allah bagi tahu, Allah bagi satu amaran, kalau orang yang mengatakan ini halal, ini haram, tanpa dia ada ilmu tentang perkara tersebut, dia berdusta di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jawapannya betul. Contoh, orang tanya kepada kita satu soalan, kemudian kita kata, benda ni haram untuk kita lakukan. Kita tak tahu pun jawapan tu. Balik kita tanya kepada ustaz-ustaz mana-mana ke, ataupun kita buka buku, tengok-tengok jawapan dia, oh betul lah jawapannya. Baik aku cakap halal tadi. Jadi, bila kita cakap benda tu, kita tak ada ilmu. Walaupun jawapan tersebut betul, tapi kita cukup dikira berdusta atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan kita nak bercakap tentang agama kalau sekiranya tidak mempunyai ilmu berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi kita berbalik pada video tadi. Video tadi yang pertama dia kata haram menyembelih binatang kurban dalam perkarangan masjid surau. Jadi bila dia cakap macam tu, dia tidak ada sandaran. Bahkan hadis Nabi SAW secara jelas, Nabi menyembelih binatang kurban, lepas Nabi turun mimbar, Nabi menyembelih binatang kurban. Maknanya Nabi menyembelih dalam perkarangan tempat Nabi solat tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan bahawa haram menggunakan peralatan surau. Seperti mana tali, ataupun menggunakan air untuk apa? Untuk membasuh tangan, ataupun untuk membasuh daging dan sebagainya. Haram untuk digunakan. Jadi pasal apa haram? Dia tak bagi tahu haram kenapa. Jadi bila dia cakap satu-satu hukum, dia mesti kena ada sandaran. Kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi jadikan masjid, contoh Nabi bina Masjid Nabawi tu, tuan-tuan. Untuk apa tujuan Masjid Nabawi? Untuk bermacam-macam aktiviti untuk komuniti penduduk-penduduk Madinah. Kerana apa dia kata? Masjid hanya untuk didirikan solat.
Dalam secara tak langsung, dia telah memperkecilkan skop penggunaan masjid tersebut. Sebenarnya masjid ni banyak kegunaan dia. Masjid surau ni banyak kegunaan dia. Dia bukan untuk solat semata-mata. Kalau kita tengok di zaman Nabi, Nabi apa yang Nabi buat dengan masjid? Ada sahabat yang berlatih, bermain pedang dalam masjid. Ada juga sahabat yang berlatih memanah. Ada juga sahabat yang tidur di dalam masjid. Ada juga masjid ini Nabi letak tawanan-tawanan perang dalam masjid. Jadi bila mana kita kena faham, masjid digunakan untuk komuniti, maka tidak menjadi satu kesalahan. Yang jadi kesalahan macam mana? Kalau sekiranya pukul 12 kejap lagi tuan-tuan bawa kereta tuan-tuan parking depan ni. Tuan-tuan ambil paip getah, tuan-tuan pergi basuh kereta tuan-tuan sendiri. Tanpa pengetahuan pengerusi. Yang tu salah. Pasal apa? Pasal kita menggunakan satu-satu harta masjid ataupun surau tanpa kebenaran. Maknanya untuk kepentingan apa? Kepentingan individu. Yang tu tak boleh. Kalau kita dah bagi tahu dengan pengurusi-pengurusi, saya nak basuh kereta saya di surau, saya bayar sikit untuk air yang saya gunakan. Pengurusi pun kata tak apalah, nanti letak RM10 dalam tabung masjid. Kita pun letak. Yang tu tak ada masalah pasal kita bayar di atas apa yang kita gunakan. Tapi kita tak bayar atas kepentingan individu. Maka itu tidak dibenarkan. Tapi kalau nak membuat ibadat kurban, menggunakan peralatan-peralatan masjid surau, adakah ianya tidak dibenarkan? Tidak menjadi masalah lah. Pasal apa? Pasal dia untuk komuniti. Macam mana kita faham Nabi bina masjid untuk kegunaan komuniti. Jadi kalau kita buat ibadat kurban ni bukan untuk kita seorang je tuan-tuan. Kita nak buat ni untuk semua aktiviti-aktiviti penduduk. Tali kita gunakan, air kita gunakan. Jadi tidaklah menjadi satu kesalahan. Bila mana orang dengar satu-satu cerita berkaitan dengan cerita haram, halal ni tuan-tuan, dia jadi macam takut sangat-sangat. Kerana apa? Kerana yang bercakap tu orang yang mungkin dia mahir dalam bab lain, tapi bab berkaitan dengan hukum hakam dia tak mahir. Jadi bila benda tu terjadi, ini sangat bahaya dalam masyarakat kita. Pasal kita boleh tengok, bila orang memandai-mandai dalam agama. Bila kita memandai-mandai dalam agama ni, dia akan jadi, agama ini akan jadi rosak. Pasal agama bukan milik kita. Agama ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak terjemahkan agama tersebut, Allah utuskan Nabi SAW. Untuk apa? Untuk Nabi ajar macam mana cara untuk kita beribadat pada Allah mengikut apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi sebab tu, bila kita memandai-mandai dalam satu urusan agama, maka agama akan rosak. Okey? Baik. Kemudian, kata pengarang kitab, namun ulama fiqh juga tidak boleh lari daripada mengetahui hadis kerana hukum hakam di dalam Islam digubal berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Ulama yang menguasai kedua-dua ilmu iaitu hadis dan fiqh adalah sebaik-baik ulama. Contohnya seperti Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam mazhab 4 yang lain. Contoh ulama lain yang menguasai ilmu hadis tetapi tidak diberi kekuatan di dalam mengeluarkan hukum adalah Ibnu Syahid. Beliau seorang ulama yang besar dalam ilmu hadis, tetapi beliau tidak diberi keutamaan dalam mengeluarkan fatwa dan hukum kerana kurangnya beliau dalam ilmu fiqh. Jadi kita boleh faham, bila seseorang yang dia faham ilmu hadis dan juga dia faham ilmu fiqh, dia merupakan antara orang yang kita boleh terima pakai pendapatnya dalam mengeluarkan hukum. Tapi kalau dia mahir dalam hukum, dalam ilmu hadis, tetapi dia tak mahir dalam bab berkaitan dengan ilmu fiqh, bab berkaitan dengan hukum hakam, maka berhati-hati ambil pendapat daripada orang-orang macam ni. Kerana apa? Kerana dibimbangi pendapat beliau akan menjadikan kita ni keliru dalam agama. Contoh dalam ada hadis Nabi SAW yang Nabi kata dilarang menyiram tanaman orang lain. Nabi menegah daripada kita menyiram tanaman orang lain. Jadi adakah itu satu perbuatan yang berdosa, tuan-tuan? Tak. Yang mana maksud Nabi SAW menyiram tanaman orang lain ni, kita berkahwin dengan wanita yang di dalam iddah. Dekat situ hadis ni, dia ada satu kiasan bahasa daripada Nabi. Macam kita, tuan-tuan. Kita nak pergi meminang anak orang, contoh. Kan? Kita diminta untuk jadi wakil, untuk untuk kita jadi juru cakap. Untuk meminang seorang wanita untuk anak buah kita. Jadi kita pun menggunakan bahasa kiasan. Kami datang ke sini untuk memetik sekuntum bunga dan sebagainya. Walaupun kita tahu tuan rumah tak pernah bela bunga walaupun sekuntum. Tapi pasal apa cakap macam tu? Pasal itu bahasa kiasan. Begitu juga Nabi. Nabi menyebut dalam satu-satu hadis berkaitan dengan bahasa kiasan, ada bahasa yang direct Nabi sebut.
Jadi kita kena faham. Bila Nabi kata, tak boleh siram tanaman orang lain, maka orang sahabat-sahabat, mereka ada yang dah pernah menyiram tanaman sahabat yang lain. Contoh sahabat dia tanam pokok kurma, tuan-tuan. Dia ada lebihan air. Kalau kita tahu Arab ni, tuan-tuan, dia di Saudi ni, air merupakan satu benda yang sangat berharga. Okey? Jadi bila mereka ada lebihan air, mereka siram tanaman kebun sebelah. Bila siram tanaman kebun sebelah, tiba-tiba dia dengar Nabi bagi tahu, Nabi melarang untuk menyiram tanaman orang lain. Jadi sahabat yang pernah siram tanaman orang lain ni, dia jadi macam satu benda yang berdosa dia buat. Kerana apa? Kerana Nabi pernah bagi tahu tak boleh siram tanaman orang lain, tapi dia dah buat benda tu. Jadi dia jadi takut. Jadi bila difahami hadis tersebut, yang dimaksudkan oleh Nabi bukanlah siram tanaman orang lain tu secara literal. Maknanya bukan secara betul yang Nabi cakap secara direct. Tapi Nabi cakap secara berlapis ataupun bahasa kiasan. Nabi kata jangan bernikah dengan wanita yang sedang di dalam iddah. Itu maksud jangan siram tanaman orang lain. Sebab tu ada ulama hadis yang dia boleh keluar hukum dan ada ulama hadis yang dia tak boleh keluar hukum. Kerana apa? Dia masalah dalam bahasa-bahasa kiasan macam ni. Jadi sebab tu kita kena faham berkaitan dengan bab ilmu fiqh ni, tuan-tuan. Baik, kemudian ulama hadis juga tidak terlepas dari pandangan tipu daya iblis. Iblis akan sentiasa membisikkan tipu daya secara halus dengan menyuruh ulama hadis mengeluarkan fatwa sedangkan itu bukanlah bidang kepakarannya. Ada ulama hadis yang sanggup memberikan fatwa apabila soalan diajukan kepadanya semata-mata tidak mahu malu dan kelihatan tidak pandai di hadapan orang yang bertanya. Sedangkan hukum yang dikeluarkan itu tidak diketahui akan kesahihannya. Ulama beginilah telah berjaya ditipu oleh iblis. Baik. Di sini kita boleh faham apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi, iaitu orang yang dia nak menjaga air muka dia. Kalau tak dapat jawab, jatuhlah air muka aku. Yang ni yang tak patut ada dalam diri kita, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, kita kena cakap kita tak tahu. Pasal bila kita tak tahu, kita keluarkan satu-satu hukum, dia akan menyesatkan orang lain. Kerana apa? Kerana kalau kita punya jawapan betul tu mungkin tak ada masalah. Tapi kalau jawapan kita salah, benda tu siapa yang nak tanggung dosa tersebut? Jadi sebab itulah kita kena faham bila mana kita tak boleh nak mengeluarkan satu hukum ataupun kita tak tahu tentang satu soalan, kita mengaku je. Minta maaf, saya memang tak boleh nak jawab. Jadi saya akan rujuk dengan orang-orang yang tertentu untuk saya menjawab persoalan ni. Jangan pandai-pandai kita nak kata tak boleh, benda ni tak boleh buat, benda ni haram. Jadi itu yang menjadi satu kesalahan ketika mana kita berbicara tentang agama Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita lihat agama Islam pada hari ini, kenapa agama Islam ni dia tak hebat macam dulu? Zaman-zaman dulu tak ada timbul cerita-cerita macam ni. Tak timbul cerita pelik-pelik ni, tuan-tuan. Kita tak nampak benda-benda macam ni. Kerana apa? Kerana orang, kalau kita tengok di zaman dahulu, yang betul-betul faham tentang agama, yang bercakap pasal agama. Kalau dia tak tahu tentang agama, dia takkan cakap pasal agama. Tapi hari ini, kita boleh tengok, bahkan orang yang tak ada background tentang agama pun dia boleh bercakap tentang agama. Jadi benda itulah yang menjadi kerosakan di dalam masyarakat kita. Timbul cerita-cerita pelik-pelik pada hari ini. Contohnya ada orang yang bertanya. Baru ni dia tanya saya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau seseorang tu bunuh diri, Ustaz, adakah dia akan dimasukkan ke dalam syurga? Jadi saya kata berdasarkan apa yang saya faham, hadis Nabi SAW, Nabi melarang untuk manusia ataupun umat Islam membunuh diri. Kerana apa? Kerana ada satu jaminan daripada Allah yang Allah takkan terima dia masuk ke dalam syurga Allah. Tapi Ustaz, ada orang cakap dengan saya, bunuh diri ni memang berdosa. Cuma dia kena masuk neraka dulu, baru dia akan masuk syurga. Tuan-tuan, benda ni menggalakkan orang bunuh diri. Tuan-tuan. Dia akan galakkan orang buat benda-benda yang tak diredai. Contoh, ada orang yang dalam masalah. Dia menanggung satu bebanan, masalah. Kemudian dia rasa masalah dia tak boleh selesai. Kalau kita tengok bagaimana statistik orang-orang yang membunuh diri di Malaysia. Dia kata dalam satu statistik, dia kata dalam jangka masa setahun seramai 3,000 orang yang dilaporkan membunuh diri. Bukan sikit, tuan-tuan, banyak. 3,000 orang membunuh diri. Jadi antara yang membunuh diri, yang majoriti yang membunuh diri ni adalah kaum lelaki. Pasal apa? Pasal bebanan-bebanan yang mereka tanggung, yang mereka rasa mereka tak boleh nak terima. Jadi
ringkas ceritanya, mereka ambil satu keputusan untuk mereka membunuh diri. Tapi tuan-tuan, bila ada orang yang kata, bunuh diri ni, kalau sekiranya dia mati untuk dalam membunuh diri, dia akan masuk neraka dan kemudian akan masuk syurga. Maka ada tak harapan orang akan membunuh diri? Memang ada lah. Pasal kita memang, setiap orang memang ada masalah. Yang mana kalau kita tengok dalam kehidupan kita sekalipun, kadang-kadang ada masalah yang Allah timpakan kepada kita. Cuma Allah bagi satu-satu masalah, ujian kepada manusia, Allah tak akan bagi satu ujian yang manusia tak mampu tanggung. Sebab tu ujian manusia tu berbeza-beza. Ada orang yang ujiannya berat, ada orang yang ujian dia ringan. Sebab kenapa? Allah tahu tahap kemampuan manusia tu nak menanggung ujian. Bahkan Allah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak timpakan satu-satu ujian, satu-satu bala kepada seseorang itu kecuali orang tersebut mampu untuk menanggung perkara tersebut. Jadi sebab tu kita boleh faham, bila mana orang yang mati dalam keadaan dia membunuh diri, maka haram baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang cakap macam tu, dia akan buat kacau, dia akan celarukan berkaitan dengan hukum hakam agama. Bahkan kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut orang-orang yang dapat masuk syurga Allah ni mereka-mereka yang merupakan orang yang taat pada Allah, yang mula-mula masuk dalam neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga ni orang-orang yang melanggar perintah Allah dan kemudian mereka mati dalam keadaan dia Islam. Maka dia layak untuk masuk syurga Allah. Tidak ada satu hadis yang Nabi bagi tahu orang yang membunuh diri dia akan dimasukkan dalam neraka dan kemudian dimasukkan dalam syurga. Tak ada, tuan-tuan. Apa yang Nabi bagi tahu, iaitu orang yang membunuh diri maka haram baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Sebab tu kita kena faham, bila kita hidup, tuan-tuan, macam mana jahat pun kita ni, Allah tu kita kena akui dia sebagai Tuhan kita. Kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kita boleh tengok dalam satu hadis Nabi bagi tahu dia, inni la a'lamu li akhiril jannah dukhulanil jannah wa akhiru ahlin nar khurujan minha. Nabi bagi tahu, aku diberi pengetahuan oleh Allah berkaitan dengan orang yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah dan orang yang terakhir keluar daripada neraka Allah. Itu orang yang sama lah. Maknanya dia orang terakhir keluar daripada neraka dan dia orang terakhir masuk ke dalam syurga Allah. Kerana apa? Dia merupakan orang Islam yang paling jahat sekali. Maknanya masa dia hidup macam-macam benda dia buat. Dia minum arak, dia berzina, dia berjudi, macam-macam benda yang Allah perintah, Allah larang dia buat. Tapi bila dia mati, dia masih lagi mengakui Allah itu Tuhan dia. Maka bila jadi macam tu, hukuman yang dia akan terima, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kemudian dia akan dimasukkan, dipindahkan ke dalam syurga Allah. Tetapi bila mana orang yang walaupun kuat amal ibadatnya, tuan-tuan, walaupun dia merupakan seorang yang tak pernah tinggal solat, dia tak pernah tinggal untuk mengaji Quran, tapi akhir hidup dia tak mengaku Allah itu Tuhan dia, ataupun dia mengambil satu jalan ringkas, dia membunuh diri, maka apa akan jadi? Haram bagi dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis kalau kita tengok ada satu persoalan yang disoal oleh Nabi Musa alaihi salam. Kata seorang sahabat Anas bin Malik, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'ala Musa rabbihi an ni'mati ahli jannah." Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nikmat yang bakal diterima oleh ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya Nabi Musa alaihi salam, "Ya Allah, kalau sekiranya orang tersebut merupakan orang yang paling rendah darjatnya di sisi kamu, ya Allah, di dalam syurga nanti, apa nikmat yang dia akan dapat?" Maknanya orang yang paling rendah darjat dia, tuan-tuan, orang yang terakhir sekali masuk syurga Allah. Orang yang paling rendah darjat ni, apakah nikmat yang dia bakal terima? Persoalan ni Nabi Musa alaihi salam pernah ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kita tahu mukjizat Nabi Musa alaihi salam iaitu dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya soalan tersebut. Dan jawab Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang terakhir masuk ke dalam syurga aku, yang mana orang yang paling bawah dia punya darjatnya di sisi aku, apa yang dia akan dapat? Iaitu aku akan bertanya kepada dia, atarda mulukan min malakid dunia, yang mana kamu nak tak, kamu reda tak kalau aku jadikan kamu punya darjat seperti mana seorang ketua kepada segala raja-raja seperti di dunia. Maknanya contohnya macam mana, tuan-tuan? Kita tahu dekat bumi ni macam-macam raja ada.
Kita ada Raja Saudi, kita ada Raja Thailand, kita ada Raja Brunei, kita ada Raja Malaysia. Jadi dalam banyak-banyak raja ni, ada satu raja yang menjadi ketua. Walaupun tak ada di atas muka bumi ni, tak ada macam tu. Tapi ada satu raja, mungkin raja yang paling kaya. Okey, raja yang paling kaya ni, dia merupakan, kalau kita tengok dalam Google, raja paling kaya, raja mana tuan-tuan? Raja Thailand. Kedua jatuh kepada Sultan Hassanul Bolkiah, Sultan Brunei. Yang ketiga barulah King Saudi. Jadi, raja yang paling kaya ni, Allah akan bagi nikmat kepada orang yang terakhir masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat orang yang paling bawah, bukan orang yang paling tinggi nikmat dia. Dan kemudian dia kata, raditu rabbi, yang mana aku reda ya Allah, kalau macam tu punya nikmat kamu bagi. Dan kemudian Allah bagi pada dia nikmat seperti mana raja-raja tadi. Yang kedua, Allah kata, aku akan layan segala apa permintaan yang dia nak, aku akan bagi. Contohnya dia nak apa? Kamu nak buat apa? Kamu nak minum arak. Kamu nak buat macam-macam perkara yang aku larang satu ketika dulu. Kamu nak buat dalam syurga aku. Silakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, aku raikan apa permintaan dia. Pasal apa? Dah lama duduk dalam neraka, kemudian masuk dalam syurga, maka macam-macam benda yang dia nak. Jadi Allah raikan apa yang dia nak. Dan kemudian Allah bagi tahu, dan aku akan gandakan nikmat tersebut dengan 10 kali ganda. Tuan-tuan, itu jadi raja paling tinggi dalam dunia, nikmat 10 kali ganda. Kita tak bayang-bayang nak jadi raja paling kaya, tuan-tuan. Kita cukup, kita bayangkan kita jadi orang kaya cukup lah. Kita boleh tengok, duduk-duduk tuan-tuan, tiba-tiba tengok dekat TV kereta Rolls Royce, tuan-tuan. Dalam hati kalau dapat pakai kereta Rolls Royce ni, tak payah tidur kat rumah, tidur dalam kereta pun jadilah. Pasal apa? Pasal kita tahu, kereta tu kita mampu tengok je, kita tak mampu miliki. Tapi Allah nak bagi satu nikmat yang kita tak sangka benda tu boleh dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang paling rendah darjatnya. Maka Nabi Musa AS tanya kepada Allah, ya Allah, kalau orang yang mendapat darjat di sisi kamu macam mana? Iaitu orang-orang yang bila dia mati, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada dia tak singgah neraka, dia terus masuk ke dalam syurga Allah. Orang yang macam ni, apa nikmat yang kamu akan bagi? Maka Allah menjawab, nikmat yang kau akan bagi pada mereka, iaitu mereka mendapat satu darjah kebesaran. Dia berlegar-legar dalam syurga. Penghuni-penghuni syurga mengetahui dia merupakan orang yang mendapat tempat istimewa di sisi aku. Contohnya macam mana tuan-tuan? Kita tengok ada satu kereta, dekat nombor plate dia ada satu lambang. Bawah tu dia tulis. Macam-macam lah dia punya darjah-darjah kebesaran dia. Maknanya kita tahu dia merupakan seorang yang telah diberi anugerah oleh Sultan satu-satu negeri. Baik, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia yang berada dalam syurga, Allah akan bagi satu darjah kebesaran, dan setiap kali dia berjalan dalam syurga, orang tahu dia merupakan orang yang mendapat darjah kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah bagi tahu kepada Nabi Musa alaihissalam, berkaitan nikmat yang aku akan bagikan pada mereka, aku tak boleh nak menceritakan kepada kamu. Kerana apa? Kerana nikmat tersebut satu nikmat yang manusia tak pernah nampak nikmat tu. Manusia tak pernah dengar, dan manusia tak pernah terlintas dalam hati dia nikmat yang aku bakal bagi pada orang-orang yang masuk dalam syurga aku. Jadi sebab tu Nabi SAW membaca satu ayat di dalam surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa yang Allah bagi tahu pada manusia? Iaitu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Yang mana manusia, mereka tak tahu apa yang telah kami sembunyikan. Ukhfiya lahum, yang mana kami sembunyikan min qurrati a'yun, iaitu daripada penglihatan mereka. Di atas apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Di atas apa amal ibadat yang mereka telah lakukan. Dekat sini kita boleh faham, Allah melindungi ataupun bagi satu hijab kepada kita untuk kita melihat pembalasan yang bakal Allah bagi pada kita di atas amalan yang kita buat. Contoh hari ini kita datang solat fardu maghrib berjamaah ni tuan-tuan. Kita tak tahu apa balasan Allah nak bagi. Duduk dalam majlis ilmu, kita tak tahu balasan apa Allah nak bagi. Allah akan tunjukkan pada hari akhirat, dan manusia akan bergembira di atas nikmat-nikmat tersebut. Jadi sebab tu, bila mana seseorang yang mati dalam keadaan Islam, maka dia ada peluang untuk dia masuk syurga Allah walaupun dosanya banyak mana di hadapan Allah.
Jadi bila ada orang yang mendakwa, walaupun orang tersebut membunuh diri, dia layak masuk syurga Allah. Maka benda ni menyalahi apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi sebab tu, benda-benda macam ni tak sepatutnya ada dalam kalangan masyarakat. Kerana apa? Kerana ia akan mengelirukan masyarakat. Okey? Baik, dan yang terakhir. Tidak dinafikan wujud juga ulama hadis yang bukan sahaja mendalami ilmu hadisnya, tetapi juga amat faqih dalam ilmu usul fiqh dan fiqh serta fatwa. Seumpama Imam Bukhari, Imam Ahmad dan ramai lagi. Okey, baik. Maka di sini dikatakan bahawa antara orang-orang yang hebat di dalam ilmu-ilmu fiqh dan juga ilmu hadis. Kita boleh tengok di sini dibawakan Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan juga kita boleh tengok ini antara orang-orang yang mempunyai kitab-kitab hadis. Imam Bukhari dia ada kitab Sahih Bukhari, Imam Ahmad dia ada Sunan Ahmad. Maknanya Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadisnya tersendiri. Di sini kita boleh tengok orang-orang yang mahir dalam hadis tak semestinya hanya hadis semata-mata yang dia tahu. Ada juga orang yang mengetahui bab berkaitan dengan ilmu fiqh. Jadi sebab tu kitab-kitab yang dikeluarkan daripada Imam Bukhari, Imam Ahmad dan juga imam-imam empat mazhab ni tuan-tuan menjadi sumber rujukan kita. Kerana sumber-sumber mereka ni sahih daripada Nabi SAW. Sebab tu kalau ada bab khilaf di dalam satu-satu isu, maka kita tak persoalkan benda tersebut. Contohnya macam mana kalau kita lihat hukum korban. Okey, hukum korban di antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Hanafi. Pasal apa mereka ada khilaf dalam isu ni? Kerana masing-masing ada hujah masing-masing. Contohnya kalau kita tengok Imam Syafi'i dia kata korban merupakan satu ibadat yang sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Tetapi bagi Imam Hanafi dia kata korban merupakan satu ibadat yang wajib. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang bermazhab Hanafi, mereka punya haiwan korban mereka ni besar-besar, tuan-tuan. Contohnya kalau kita tengok bagaimana orang-orang Bangladesh, Pakistan, mereka ni bermazhab Hanafi. Maka kalau kita tengok dia punya lembu-lembu korbannya memang besar. Sebab saya raya kedua saya dipanggil oleh satu Bangla ni untuk sembelih lembu dia. Saya ingatkan lembu dia standard lembu kita, tuan-tuan. Sekali dia bawa lembu sadar tu, saya tanya berapa ribu beli? 15,000 lembu tu. Tapi lembu sadar ni dia tak susah untuk kita tumbangkan. Pasal dia badan dia besar, dia susah nak bergerak, jadi kita senang nak tumbangkan. Jadi, apa yang saya nak bagi tahu, ada khilaf di kalangan imam-imam mazhab. Okey, jadi bila khilaf ataupun perselisihan, perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab, maka kita raikan pendapat mereka. Kerana apa? Kerana mereka mahir dalam ilmu fiqh dan juga ilmu hadis. Jadi sebab tu kalau ada orang yang menyampaikan tentang satu perkara tetapi perkara tersebut bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu yang kita nak kena tolak perkara-perkara tersebut. Contoh tuan-tuan, bila mana saya komen berkaitan dengan satu kitab, tuan-tuan pun tahu kot, kitab Barzanji. Kalau kita tengok kitab Barzanji tu ada beberapa potong hadis-hadis yang palsu dalam kitab Barzanji tu. Contohnya ada dia menceritakan kedatangan ketika Nabi SAW nak dilahirkan, mak dia Siti Aminah didatangi oleh Maryam dan juga Siti Hajar. Maka dekat situ merupakan hadis yang palsu. Jadi kita kata kalau ni part ni tak perlu baca kot. Pasal apa? Pasal ni hadis palsu. Kalau kita tengok di permulaan penulisan tu pun kita boleh tengok dalam satu ayat dia, abtadiul imla bismillatil aliyah. Aku mulai penulisan ini dengan memuji zat Allah yang maha tinggi. Itu pandangan imam yang menulis kitab tersebut, Imam Busairi. Dia menulis kitab tersebut dan dia punya pandangan macam tu. Tetapi berbeza dengan pandangan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kata apa dia? Aku mulai penulisan ini dengan zat Ali yang maha tinggi. Jadi kita boleh faham, dekat sini ada satu perselisihan. Jadi kita nak ubah benda tu. Kita ubah, kita kata Bismillahirrahmanirrahim, contoh, dengan zat Allah yang maha pemurah. Boleh tak ubah? Boleh. Pasal apa? Pasal itu bukan Quran, bukan hadis yang kita tak boleh ubah. Jadi bila ada satu perkara yang mendatangkan keraguan, maka kita ubah. Dan ada hadis-hadis yang tak betul, maka kita buang hadis tersebut untuk kita tidak baca hadis tersebut. Tapi orang tak boleh terima, tuan-tuan. Ada orang yang kata, jangan, ini kitab ni kita tak boleh nak ubah suka-suka hati. Bila saya cakap, kitab yang kita tak boleh nak ubah suka-suka hati, maknanya dia punya level sama dengan Quran. Pasal Quran kita tak boleh ubah suka-suka hati. Jadi kalau setakat penulisan seseorang ulama, tapi ada keraguan dekat situ, maka boleh tak kalau kita ubah? Boleh, tak ada masalah.
Sebab apa? Kitab Berjanji Marhaban tu hanya kitab memuji Nabi. Menceritakan tentang akhlak Nabi, memuji tentang kepribadian Nabi. Jadi kalau kita nak puji Nabi dengan cara yang lain, perkataan yang lain, taklah menjadi satu kesalahan. Ada orang yang kata tak boleh Ustaz, pasalnya dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata bukan kata nak masalah keturunan Nabi ke tak keturunan Nabi. Saya kata pasal bukan keturunan ni menjadi satu jaminan untuk dia melakukan semua perkara betul. Mungkin pada zaman dia ilmu sangat terhad, ilmu hadis. Nak dapatkan siapa yang meriwayatkan hadis, daripada mana hadis itu datang, merupakan satu perkara yang sangat terhad. Macam zaman kita, semua di hujung jari. Kita type je matan hadis, kita boleh tahu hadis itu daripada kitab mana, kitab mana, kitab mana. Kita type je hadis itu, kita boleh tahu status hadis-hadis tersebut. Okay? Jadi mungkin zaman dulu dia mempunyai satu keterbatasan ilmu. Jadi sebab tu dia tak boleh nak mentashihkan hadis tersebut. Jadi bila di zaman kita keluarkan mana-mana hadis yang tak betul. Maka pentaksub ni tuan-tuan, dia kata apa? Tak boleh Ustaz, pasalnya ini zuriat keturunan Nabi. Jadi saya kata zuriat bukan satu tiket untuk dia buat semua benda betul, tak. Kalau kita tengok keturunan Nabi pun, Abu Lahab, dia mendapat satu ancaman daripada Allah untuk memasuki syurga Allah. Dan kedua dia kata, tak boleh pasalnya dia ni bukan orang sembarangan Ustaz. Dia orang yang solat pada waktu malam. Saya kata pasal apa? Kita isyak waktu tengah hari tuan-tuan. Kita isyak waktu malam juga. Jadi sebab tu, kita jangan taksub tentang satu-satu tokoh. Walaupun apa yang dia sampaikan tak betul, kita terima benda tu. Yang tu kita kena berjaga-jaga. Pasal kita manusia. Manusia mesti ada buat silap. Hatta saya pun. Kalau saya cakap satu benda, ada benda yang tak betul saya cakap. Contoh, ada saya komen pasal solat sunat hadiah. Solat hadiah. Jadi, saya kata benda ni memang tidak ada dalam amalan Nabi SAW. Memang tak ada. Dan saya kata tidak ada dalam amalan para ulama'. Tapi bila mana saya buka balik kitab Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi ada kata benda tersebut. Maka siapa saya nak menyanggah Imam An-Nawawi. Jadi saya tarik balik pernyataan saya. Apa yang kita kena faham? Bila kita buat satu kesilapan, kita bagi tahu balik kesilapan kita terhadap perkara tersebut. Dan bila kita buat silap, jangan kita malu nak mengaku silap. Contoh kita dah bagi tahu ke orang tanya pada kita tentang satu-satu hukum. Apa hukum kalau kita korek hidung masa kita ada wuduk? Batal tak batal solat kita punya wuduk kita? Kita pun dengan confident kita kata batal. Pasal apa? Memasukkan sesuatu di dalam rongga. Tapi bila kita fikir balik, tapi puasa tak batal pula. Kat sini tuan-tuan, kita pun kata haram. Kita dah terlepas cakap haram dah. Mungkin yang bertanya tu anak-anak buah kita. Yang bertanya tu saudara mara kita. Sebab dia kenal kita ni tiap-tiap selalu datang ke surau. Maka dia tanya kita satu soalan. Dan kita jawab dengan confident. Tiba-tiba kita dapati jawapan tersebut tak betul. Maknanya boleh korek hidung. Walaupun kita mempunyai wuduk dan tak batal wuduk tersebut. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita bagi tahulah balik. Minta maaf hari itu saya punya soalan, saya punya jawapan tu tersalah. Yang sebenarnya boleh untuk korek hidung masa kita berwuduk. Maka tidaklah menjadi satu kesalahan. Maka di sini apa yang kita boleh pelajari, bila kita buat silap, jangan malu untuk kita memperbetulkan kesilapan kita. Dan kalau tidak berilmu tentang satu-satu perkara, maka jangan cakap tentang perkara tersebut. Terutama bab agama, jangan suka-suka kita nak bercakap tentang agama kalau kita tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Contoh, orang tanya bab taharah, kita tak mahir dalam taharah, maka jangan jawab perkara tersebut. Macam saya sendiri, saya bukan semua benda saya tahu. Bab berkaitan dengan tentang harta, tentang waris-waris penerima-penerima harta. Maka yang tu saya tak mahir dalam bab-bab yang tu. Jadi bila orang tanya dalam bab berkaitan dengan wasiat, saya kata saya minta maaf, saya tak boleh jawab. Pasal saya memang tak mahir dalam bab tu. Saya akan rujuk pada kawan-kawan saya yang mahir. Jadi bila kita mengaku yang kita ni tak tahu tuan-tuan, dia bukan menjatuhkan air muka kita. Sebaliknya orang boleh tahu kita ni jujur dalam kita bercakap tentang satu-satu perkara berkaitan dengan agama. Dia sama sekali tak akan jatuhkan air muka kita. Tapi hari ini orang tak nak buat benda macam tu pasal dia takut jatuh air muka. Mungkin yang tanya tu lebih muda daripada kita ataupun jauh lebih muda daripada kita. Tapi kita tak nak mengaku yang kita tak tahu. Sebab apa? Jatuh standard kita. Kita dah tua, takkan kita tak boleh nak jawab soalan macam ni. Sebab apa? Bila kita dah menjangkau usia yang tua tuan-tuan, dia bukanlah satu perkara yang kita nak kata kita ni tahu semua perkara, tidak. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Sebab ilmu Allah ni luas.
Macam saya, ada benda yang saya tahu, ada benda yang saya tak tahu. Mungkin benda tersebut tuan-tuan tahu, benda tersebut saya tak tahu. Jadi sebab tu kita kena faham. Kita saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Sebab tu Nabi pesan pada kita supaya hidup dalam bermasyarakat untuk apa? Untuk kita saling menegur di antara satu dengan yang lain. Jangan kita hidup seorang-seorang. Kerana apa? Kerana orang yang duduk seorang-seorang, maka syaitan akan mudah untuk masuk dalam diri dia dan menghasut untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Maka di situlah kita boleh mengambil pengajaran untuk kita duduk dalam bermasyarakat dan jangan malu untuk mengakui kesilapan dan jangan memandai-mandai dalam sesuatu urusan agama. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ni sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Sekian, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.